ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ingat tutup kan? Yang tu ya? Tak apa kot, tak panas. Tak panas tak apa. Tak apa. Ya ke? Kat sebelah. Tutup nak tanya, berhenti kat ni boleh. Last istiqna bermula dalil. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita ni, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Moga-moga dengan pengajian ini maka bertambahlah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan itulah Allah mengizinkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sekali yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi muka surat yang ke-7 di bahagian atas dua baris yang kedua dalam kurungan bermula. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan iftiqar tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya, hai segala manusia,
bermula sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya, lagi mempunyai kepujian. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi Rasul. Baik, yang tu nanti. Jadi kita sambung sikit lagi berkenaan dengan perbicaraan sifat 20 ataupun sifat Allah Ta'ala. Kita dah hurai panjang dah sebelum ni tentang sifat 20 setiap satu-satunya. Kemudian pergi ke 4 kumpulan sifat, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kemudian kita pergi pula kepada pecahan 2 kumpulan sifat, iaitu istiqna' dengan iftiqar. Jadi kita dah hurai panjang dah istiqna' tu dan iftiqar tu. Sekarang ni kita nak masuknya, dia nak cerita tentang dalil istiqna' dan iftiqar tu. Maksudnya dalil sini, dalil ni daripada perkataan dalala, yang arti yang daripada perkataan dalla, yang artinya menunjuk atau membuktikan. Baik. Dia kata bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah. Istighna ejaan dia, kalau kita tengok dalam kitab kita ni, alif sin ta ghain nun alif hamzah. Asal perkataannya ghana, ghanaun, ghain nun alif hamzah. Ghana tu maknanya kaya. Kan ada orang nama Abdul Ghani, betul tak? Kita salah sebut Abdul Ghani. Ghani gun pistol. Nampak? Bukan Ghani, Ghani sebenarnya. Kalau ikut Arab dia, Abdul Ghani. Abdul tu hamba, Al-Ghani Allah yang maha kaya. Abdul Ghani hamba yang maha kaya. Bukan dia kaya, Allah yang maha kaya. Itu salah satu daripada nama Allah, Al-Ghani yang maha kaya. Ambil daripada perkataan itulah, maka ulama sebutnya sebagai sifatnya ialah istighna. Maknanya yang terkaya, iaitu Allah. Yang dimaksudkan dengan yang terkaya, kita ulang-ulang banyak kali, tak apa, bagi kemah dalam kepala ni. Yang dimaksudkan dengan yang terkaya tu bukan maksud banyak duit. Allah tak memerlukan duit. Yang perlukan duit kita. Sebab tu kita tak kaya, miskin. Kalau kaya tak payah pakai duit lah. Walaupun dia berjuta-juta duit, berbilion-bilion duit, kan, sampai sangkut kes mahkamah sekalipun. Nampak? Dia tak kaya, miskin. Sebab apa kata ustaz kata miskin? Sebab dia perlukan duit. Kalau kaya tak payah pakai duit Kalau kaya tak dia, kenapa kita nak kena ada duit? Sebab kita nak beli barang. Sebab tu kita kena ada duit. Kenapa nak kena beli barang? Sebab barang tu bukan kita punya. Jadi nak jadi milik kita, kita kena beli. Nak beli tu kena pakai duit. Allah tak payah beli apa-apa, sebab semuanya Allah punya. Jadi Allah tak perlukan duit, Allah tak perlukan apa-apa pun, sebab semua tu milik Allah. Tak payah kata harta kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, jasad kita milik Allah, mata telinga kita milik Allah, semua milik Allah. Jadi bila milik Allah, itu yang dimaksudkan Allah terkaya. Dan dengan makna yang lain juga kata ulama, makna terkaya itu Allah tidak memerlukan apa-apa pun, kerana yang dimaksudkan dengan terkaya tak berhajat kepada sebarang sesuatu pun. Itu baru makna tepat terkaya tu. Kita sebut orang terkaya di dunia, tak kaya sebenarnya, kan? Sebab kalau betul dia kaya, kenapa bila dia lelah semput kena nak ambil oksigen? Kata kaya kan? Makna tak kaya, sebab memerlukan, meminta-minta. Minta oksigen lah, minta nyawa lah, kan? Allah tak ada minta apa, kan? Allah tak minta pun kita berjuang, tapi kitalah yang kena berjuang, kan? Allah tak minta kita masuk syurga, kita yang nak masuk syurga. Allah cuma buka aja pintu, siapa nak masuk, masuk, tak nak masuk, sudah. Ada
kita jerit dekat depan pintu masjid, pintu surau, mehlah masuk masjid, mehlah masuk surau, tak ada. Dan tapi hang nak masuk, hang tak nak masuk, sudah. Islam itu mahal, kan? Kita yang murah, darah kita ni murah untuk Islam. Islam itu mahal. Jadi bila Islam mahal, kena ada daya usaha yang tinggi untuk membelinya. Kena ada pengorbanan, tu yang kita buat raya korban. Tu kita masuk korban, buat korban. Tujuan korban, pengorbanan yang kita buktikan pada Allah Ta'ala. Bukan nak berlumba-lumba berapa banyak daging lembu, kan tu. Kalau nak lumba banyak daging lembu, pergi kedai daging lah paling banyak sekali. Nampak? Kalau kira sembelih, bukan raya haji je sembelih, tiap-tiap hari sembelih. Tu buat burger, sembelih kat kilang. Tapi sama ke sembelih tiap-tiap hari tu dengan sembelih raya haji? Tak sama. Sebab apa tak sama? Raya haji tu atas pengertian korban, pengorbanan yang dilakukan pada Allah. Adapun tiap-tiap hari sembelih tu kan korban. Itu nak cari duit. Nampak? Nak boleh untung berniaga. Tu. Jadi ini dia. Jadi ingat, istighna, Allah terkaya, Allah tak memerlukan apa-apa pun. Jadi jangan sombonglah seolah-olah Allah perlukan kita untuk tolong agama dia. Tak ada. Sikit pun Allah tak heran. Mu tak nak tolong agama Allah, Allah tak ada masalah. Kan? Allah boleh ganti dengan kaum yang lain. Arab tak nak tegak Islam, Allah ganti dengan bangsa yang lain. Ingat hari ni Arab berfoya-foya, sedangkan Islam tu memula dari sana. Berfoya-foya dengan kesonokan duniawinya. Allah sengaja melambakkan kehebatan ekonominya. Tengok Abu Dhabi, UAE. Kaya hebat. Tapi bila Palestin dihentam, apa tindakan mereka? Sedangkan duit mereka banyak, boleh beli Sukhoi, boleh beli jet berjuang, boleh beli kereta kebal, hantar senjata ke Palestin untuk tahankan masjid ketiga terhebat dalam Islam, yang ni Masjidil Aqsa. Tapi dah kan, Allah bagi kat kaum yang lain. Allah boleh bagi kat kita, kaum Melayu. Walaupun kita bukan asal datangnya Islam, asal datang Islam Arab. Tapi kalau Melayu nak tegakkan Islam, Allah bangkitkan di kalangan alam Melayu. Lepas tu tak pelik, satu ketika dulu nak berpuluhan alim ulama daripada alam Melayu gugur syahid dalam medan juang mempertahankan Islam. Menjadi ulama yang terhebat, tersohor di dunia. Allah angkat siapa saja yang nak kepada dia dan yang bertakwa pada dia. Tapi Allah tak memerlukan kita semua. Kitalah yang memerlukan Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maksudnya Allah terkaya daripada segala barang. Barang bukan maksud barang pekakah tu, tapi maksudnya setiap sesuatu yang lain. Allah tak memerlukan. Dan iftikar, makna iftikar pula setiap sesuatu memerlukan Allah. Tu iftikar. Istighna tadi terkaya, Allah tak memerlukan sesuatu. Iftikar, sesuatu memerlukan Allah. Setiap sesuatu. Tak kira siapa pun, hatta iblis, setan pun memerlukan Allah. Tiba-tiba ada orang sombong berkata, tak payah ikut Islam pun tak apa, tak ikut Allah pun tak apa. Lebih parah, lebih teruk daripada iblis setan. Sebab iblis setan pun memerlukan Allah. Dalil? Bila dia dihalau daripada syurga, dia minta pada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dia minta tu maknanya dia perlu tak Allah? Perlu. Kerana Allah yang boleh panjangkan umur dia ke tidak? Dia minta, maknanya dia mohon. Tiba-tiba sebab tu Allah kata, siapa yang tidak bermohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, dia telah masuk ke dalam hatinya kesombongan. Maka orang yang sombong layak menjadi ahli neraka. Dan iftikar, tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Setiap sesuatu berhajat kepadanya. Nya siapa? Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil bukti ustaz cakap ni? Firman Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan ni haraf nida.
kalau kita mengaji ilmu alat, dipanggil haraf nida. Haraf nida tu maksudnya seruan. Maknanya Allah memanggil. Bila ayat-ayat Quran kita baca, ada haraf nida di dalam ayat tu, maknanya ada sesuatu mesej yang nak disampaikan oleh Allah. Maknanya menjadi perhatian. Wahai, Allah panggil. Nah, maknanya bila Allah panggil, kena dengar betul-betul. Bukan dengar je dan buat apa yang Allah kata. Tu. Kan? Ya ayyuhan nas, Allah kata, wahai manusia. Kemudian pula bila jumpa ayat ya ayyuha, kita tengok selepas ya ayyuha tu Allah tulis apa? Allah kata apa? Kadang-kadang ya ayyuhallazina amanu. Kalau ayat tu tulis ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maknanya pengkhususan perintah dalam ayat tu hanya untuk orang beriman sahaja. Orang tak beriman, kafir, tak masuk dalam ayat tu. Tapi kalau Allah kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bila sebut sekalian manusia, tak kira kafir ke Islam ke, semua masuk dalam ayat ni. Jadi siapa kata ayat Quran hanya untuk orang Islam? Tak. Tengok pada jenis ayat. Macam ayat ni, ya ayyuhan nas, ayat ni turun untuk seluruh manusia. Acong, Mutu Sami, Lingua Eng, Haji Lim, semua masuk. Kan? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Antum tu maksudnya kamu semua. Bukan anta seorang. Antum, kamu semua. Al-fuqara, kamu semua tu fakir. Kalau fakir dia mufrad, kalau fuqara dia jamak. Maknanya kamu semua fakir, tersangat fakir. Bukan kita je, semua manusia. Allah kata ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kamu semua fakir ilallah, di sisi Allah, kepada Allah. Bukan fakir sesama manusia, tapi fakir kepada Allah. Maknanya nak banding dengan Allah, mu semua ni fakir. Fakir macam mana Ustaz? Rumah besar 4 tingkat, siap ada kolam renang belakang, kan? Makna fakir tu, setiap apa benda dia buat, dia memerlukan Allah. Tu makna fakir. Dia tak boleh buat sendiri. Kalau kita tak fakir, hebat sangat, apa saja kita nak jadi lah. Boleh tak? Kita nak jadi tak? Banyaknya tak jadi. Kan? Kalau nak jadi, semua orang nak anaknya cerdik, tapi adakah semua anak kita boleh jadi cerdik? Tak. Kan? Kalau ikut nak, semua nak anak lawa, keluar tu muka putih, mata hijau sebelah, merah sebelah, muafakat nasional. Mata Allah lawa mata, kan? Dagu ni lekuk, boleh letak siling masuk ikut sini. Lesung pipit 4 sampai atas ni, kan? Kalau ikut nak lah, kan? Impian tu mestilah nak muka macam artis ke atau model ke apa ke, tak kira lah. Tapi keluar tengok macam ni, hitam sebelah, putih sebelah. Nampak? Muka macam-macam keluar muka. Jadi ikut Allah. Jadi kita tak boleh nak apa yang kita nak, melainkan apa yang Allah nak. Jadi itulah fakir. Mana tengok orang kaya tahap macam mana pun, dia boleh ke nak anak dia macam mana? Tak boleh. Allah boleh buat. Anak raja, anak sultan, Allah boleh buat. Semua kalau ikutkan naklah hebat, cerdik, Allah boleh buat. Anak raja tapi bodoh, anak raja tapi bodoh, boleh. Anak sultan tapi jahat, boleh. Allah boleh buat, kan? Tak kira siapa-siapa pun, sebab itu kehendak Allah. Kan? Kita tak mampu. Itu maksud kamu semua fakir di sisi Allah. Dan tu yang tengok dia kereta hebat, rumah besar tu, itu apa orang cakap, bayangan sahaja, tak ada nilai apa pun sisi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan? Macam mana tu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kehidupan di dunia ini illa, melainkan mata'ul ghurur, hanya semata-mata gurur. Yakni tipu daya sahaja. Kita terpedaya lah tengok orang kaya hebat.
Kita kata sedapnya selesa rumah dia besar. Sahabat kata masa anak kecil mungkinlah rumah tu puas lah, berlari sana berlari sini riuh. Dan anak semua besar-besar duk balik beli rumah sendiri masing-masing, pakat keluar daripada negeri Perak ni, rumah besar kita jadi apa? Jadi sunyi. Kena pula 2-3 tingkat. Nah, tingkat ketiga tak naik langsung dah. Tingkat kedua sebulan sekali naik. Kan? Dah tak larat juga nak panjat tangga. Lah kali siapa duduk? Hantu duduk. Dengar pintu kat atas terbuka. Oh, siapa pula tu? Panggil ustaz buat ruqyah. Ada? Ada? Nah. Tak ada apa. Kita orang luar je tengok, oh hebat dia, sedap sungguh. Siapa tahu? Tanya hati dia. Dia sonok ke? Dia selesa ke? Kadang-kadang tak jauh. Kan? Tapi sebab nak act kat orang, kan? Nak tunjuk kat orang, itu menjadi sifat perangai manusia ni. Nak tunjuk lebih daripada orang lain. Padahal hati dia sendiri pun tak senang duduk. Ambil contoh kereta sudahlah. Bandingan kereta mahal dengan kereta murah. Memang sedap kereta mahal. Orang duk puji kata, oh hebat, kelah. Nah. Tapi asal bunyi alam jenguk, kita takut. Nah, takut orang cala, takut nak selisih jalan kampung. Macam masuk sekolah kami tu, lorong tu sempit, satu lorong je. Boleh masuk satu kereta. Kena selisih macam, sudah jeling tengok. Jangan kena. Nah, takut sangat. Dan kalau kereta biasa, side mirror sampai terkelepak, kelepak ke? Tak apa. Tarik balik. Tampar balik dengan seletip. Kan? Dia yang menyebabkan kita kenapa jauh dengan akhirat, jauh dengan amal ibadat. Sebab alatan dunia kita ni terlampau banyak. Maka kita sibuk dengan dunia. Sibuk kalut dengan dunia. Sebab tu pesan ulama yang sebenar lah, ulama tasawuf, jangan banyak sangat perabot dalam rumah. Sebab bila banyak perabot, banyak nak kena kemas. Jangan besar sangat rumah, banyak sangat besar sangat rumah, banyak nak kena mop lantai. Nah, mop sana mop sini sampai ke dinding dia mop. Kan? Dah bila banyak sangat mop, banyak sangat bersih rumah, dah bila nak baca Quran? Bila nak semayang duha? Atau kalau kita pergi pondok-pondok, rumah pondok cik masuk tu dapur, sebelah dah bilik tempat tidur, ada ruang tamu untuk nak buat sembang sikit. Jadi nak duduk kan ramai mana pun nak duduk. Nak boleh gitu saja. Nak boleh menumpang teduh, bukan lama jam celik pejam tak celik-celik dah. Lah kali duduk tu yang tak payah nak kena beli, memang ada siap dah setiap kita seorang. Cuma tak tahu kat area mana duduknya tu. Nah, kata cerita Piramli, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Tu kubur dia kata. Nah, itu lah rumah kita. Buat rumah besar mana, rumah tu juga pergi. Sultan pun pergi situ, Agung pergi situ, Menteri 22 bulan pun masuk situ juga. Ada. Tak kira siapa-siapa. Sebab kita fakir di sisi Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan ingatlah Allah, bila kita jumpa dalam ayat Quran disebut wallah, lepas tu ada huwa selepas Allah. Itu maksudnya Allah sahaja. Ada. Kan? Wallah dah Allah dah. Huwa tu domain. Makna huwa dia. Allah dia. Patut kalau Allah boleh buat je kata wallahul ghani. Dan Allah yang kaya. Boleh je ayat tu. Tapi Allah ditambah huwa dekat selepas Allah. Wallahu huwal ghani. Maka kata ulama, tu maknanya Allah sahaja yang maha kaya dan maha terpuji. Al-Hamid. Bila sebut sahaja, lain tak ada nya. Lain tak ada nya. Jadi jangan rasa kita kaya ataupun terpuji. Kerana dalam ayat ni kata wallahu huwal ghaniyyu hamid. Maka Allah sahajalah yang kaya dan yang terpuji. Ada. Tu. Dan jangan rasa kita kaya, dan jangan pun pandang orang lain tu kaya. Pandanglah Allah yang maha kaya. Bila kita pandang Allah maha kaya, maka tak ada tempat lain kita berhajat melainkan hanya kepada Allah. Kan? Yang jadi masalah ini,
saya nak bagi fahamkan kita kenapa kita belajar penat-penat sifat 20 ni. Tauhid ni. Tang mana nak guna? Masa bila? Ilmu ni bukan hanya untuk dihafal. Allah wujud kidam baqa. Kalau hafal budak pasti boleh hafal. Tapi kita nak aplikasikan dia dalam kehidupan. Saya ambil satu contoh pengalaman hidup. Ada satu orang dia bertemu dengan saya. Dia kata keluarga dia ada masalah. Dia kata mak ayah dia selalu bertengkar, bergaduh. Adik-beradik pun selalu bergaduh. Tak tentu hala jadi keluarga. Tu yang dia kata dia malas nak balik. Kalau balik dia ada je masalah. Ada gaduh-gaduh. Dia pun runsing lah apa sebagainya. Lepas tu dia tanya saya, macam mana ustaz? Cuba ustaz bagi nasihat sikit. Macam mana nak buat? Saya tanya dia balik, apa masalah kamu? Yang kamu nak selesaikan tu, kamu kena tahu apa masalah dia dulu. Kita nak selesai masalah, tapi masalah pun kita tak faham. Cari apa masalah dia. Dia kata masalahnya mak ayah gaduh, bertekak. Apa yang dia gaduh? Nak kena tengok satu-satu apa sebab. Kita nak cari punca. Nampak? Jadi dia pun cerita. Last sekali baru kita nampak mana puncanya. Puncanya ayahnya tak semayang. Ayah tak semayang. Mak pula kepercayaan mengarut. Percaya tangkal, percaya benda pelik-pelik. Bila anak dia tegur kenapa ayah tak semayang, mak dia kata ayah dia dari alam lain. Pula dah. Dia kata, macam ni cerita betul ni. Ada orang jenis percaya ngarut itu. Lagi kita kadang-kadang setengah orang kampung jadi macam tu. Taksub yang bukan-bukan, pelik-pelik. Dari alam bunian lah, dari alam apalah. Kita kata bilalah kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, lepas tu pula kita nak selesaikan masalah tu dengan diri kita sendiri, kita ada power ke? Kita tanya balik diri kita masing-masing. Kita ada kekuatan ke? Ada kuasa ke nak selesaikan masalah? Sebagai contoh ni, yang apa yang sedang berlaku di alam dunia kita ni, wabak COVID-19 ni. Kita tanya balik diri kita masing-masing, kita boleh ke hilangkan wabak ni dengan usaha kita semata-mata? Nampak? Siapa yang boleh hilangkan? Siapa yang letak, dia yang boleh tarik. Saya yang letak botol sini, saya yang angkat juga botol ni. Siapa yang letak? Allah yang letak. Siapa yang boleh angkat balik? Allah juga. Pegang kemas-kemas sampai ke mati. Segala masalah dan segala kehidupan kita hanya Allah sahaja. Pegang situ. Itu kalimah la ilaha illallah. Nampak? Tapi kenapa bahagian kesihatan kita apa sebagainya tak ada benda ni? Sebab inilah yang barat tanam 50 tahun yang dulu. Siapa mengaji akademik tidak mengaji agama. Betul tak? Sekolah kebangsaan okey lagi. Masuk kolej lah, mana ada? Saya bekas kolej, saya tahu. Saya belajar engineering 6 tahun. Mana ada subjek agama? Tak ada subjek agama. Bila kita tanya kenapa tak ada subjek agama, lecturer tanya lecturer, dia kata awak tu kan mengaji engineering, mana ada agama? Nak mengaji agama UIA lah, bidang syariah, bidang hadis. Nampak? Akhirnya jadi engineer tak faham Islam, engineer kafir. Bukan dia tu akidah kafir, tapi cara kerjanya, cara kerja kafir. Buat ikut kafir, telunjuk kafir, pedomannya kafir, bimbingannya kafir, semua kafir. Kafir kata macam ni, ikut. Sebagai contoh dalam kesihatan, kenapa sibuk sangat nak vaksin? Kita pun orang awam semua terkeliru, terpedaya dengan puak-puak ni. Sedangkan mana hadis vaksin? Betul lah tak ada ustaz hadis vaksin, tapi apa salahnya kalau kita guna? Betul tak salah, tapi kenapa tidak mendahulukan yang Nabi ajar? Nabi kata madu penawar, habatus sauda penawar, banyak lagi yang sumber daripada Islam. Kenapa yang tu tidak diketengahkan? Sedangkan kita orang Islam. Orang kafir dia ketengahkan produk dia, tak pelik sebab dia kafir. Kita Islam. Tapi sebab bila Islam yang mengikut kafir, maka cara coraknya pun terikut corak kafir. Memang akidah tak lari,
tapi sedikit sebanyak lama-lama akan terpedaya dengan sikapi. Lepas tu dalam hadis kita baca 40 hadis peristiwa akhir zaman kitab tu, kita akan jumpa satu hadis Nabi kata, mereka tak akan tarik kamu menjadi kafir dengan tiba-tiba, tapi mereka akan tarik kamu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ni mula-mula ikut pakaian dulu, lepas tu ikut cara makan, lepas tu ikut cara kesihatan, lepas tu ikut cara politik. Lah kali dah tak ada, ikut cara beribadat pun cara kafir dah. Habis. Masa tu habis lingkup kan? Jadi mana stand kita sebagai seorang Islam? Bukan salah kita nak berikhtiar dengan ubat-ubat, tapi kenapa kita tak mendahulukan apa yang Nabi ajar? Tak payah kata COVID, bila kita sakit dia, kita dahulukan madu habatus sauda ke ubat Panadol? Cuba jawab sekali penduduk sini. Mana hadis Panadol? Inna Panadol shifaan. Ada? Nampak? Sesungguhnya Panadol itu adalah penawar. Ada? Bukan salah, saya tak menidakkan Panadol, tetapi kan kita Islam, Nabi kita dahulukan. Kita dahulukan Rasulullah, sebab kita kata kita sayang Rasulullah. Rasulullah pesan ke kita, makanlah sunnah-sunnah makanan sunnah tu, habatus sauda apa-apa kan? Macam ayah bagi pesan ke kita. Ayah kata kalau mau gini, buatlah macam ni. Tiba-tiba kita tak ikut cakap ayah kita. Ayah kita terluka tak? Agak-agak Rasulullah terluka tak? Gitu lah kan? Tapi nak jadi umat Nabi, tu yang kita takut. Seorang Tok Wali, kalau tak silap namanya Ibrahim Ibnu Adham, dia kata, walaupun ni bukan hadis, tapi kata-katanya kita kena ambil iktibar juga. Dia kata akan datang di akhir zaman, boleh kata 1000 orang seorang je masuk syurga. Memang ni bukan hadis, tapi kata seorang ulama. Daripada 1000 orang mungkin seorang je masuk syurga, dia kata. Sebab apa? Sebab payah nak ikut Islam tu betul-betul. Nak serba-serbi kena ikut Islam. Makan minum apa semua kan? Tu. Kadang ubat-ubatan ni, tengok bila bidang kedoktoran, hebatlah dia doktor, tapi tidak disulami dengan pelajaran agama, akhirnya doktor sendiri pun tak tahu halal haram. Bila kita tanya, doktor, ubat ni halal ke haram? Dalam kandungan ubat ni ada tak benda-benda yang meragukan? Contoh ada jentin babi ke apa? Mana saya tahu? Doktor tak tahu, tapi doktor nak bagi makan kat orang. Macam mana? Dia suruh kita makan. Dia kata lepas makan nasi telan 2 biji. Dia kata. Dia suruh. Tapi bila kita tanya macam mana ni saya makan nanti ni halal ke tak ni? Saya pun tak dapat nak pastikan. Ada? Siapa nak bertanggungjawab kalau saya telan dalam tu ada benda haram? Siapa nak tanggungjawab? Siapa nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Kan? Sebab apa? Sebab tadilah daripada peringkat asas lagi, daripada peringkat awal masa belajar tidak diterapkan ilmu agama. Maka ikut cara kafir tak fikir halal haram, hentam semua. Kita Islam ada halal, ada haram, ada boleh, ada tak boleh, ada syariat. Ni yang kita nak ubah, insya-Allah. Sistem pendidikan kita, biarlah segala apa subjek pelajaran akademik pun di sana mesti ada pelajaran agama Islam, kerana kita orang Islam. Islam bukan hanya semata-mata mata pelajaran, tapi Islam adalah kehidupan kita. Jadi bila kehidupan kita, tak kiralah mu kerjaya apa pun, bila mu beragama Islam, maka mu kena tahu tentang Islam. Yang ni soal hidupnya, halal haramnya, kena tahu, ambil semua. Tu dia. Tuhan yang maha kaya lagi mempunyai kepujian. Yang mana? Artinya, hai segala manusia, bermula sekalian kamu itu kehendak kepada Allah. Ingat, dia kata, wahai manusia, Allah pesan, kamu semua tu berkehendak kepada aku. Bukan berkehendak kepada WHO, bukan berkehendak kepada KKM, bukan berkehendak kepada kerajaan, berkehendak kepada Allah. Dahulukan Allah dalam segala hal. Ikhtiar ikut cara Nabi dulu. Lepas tu nak pakai yang lain tu pakailah. Tapi biar kita ikut dengan cara Islam dulu.
Memang ini kerja barat. Barat sengaja tenggelamkan. Tu sebab tu kalau orang belajar medik, biasanya kan kita, bila kita pening ke apa, doktor tanya ada makan kambing? Ada. Ni sebab kambing ni kolesterol tinggi. Memang dia dah diajar dalam medik, bila sebut kambing, bahaya. Ini kolesterol tinggi. Sebab apa? Sebab kambing makanan kesukaan Rasulullah. Lagi-lagi di bahagian peha, bahagian kaki. Rasulullah suka part tu, bahagian tu. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan? Dia kata kopi bahaya, kafein tinggi, bahaya. Sebab air kopi itu kesukaan Rasulullah. Ni barat, ni kerja dia. Tapi dia buka coffee bean Starbucks, tak jual kopi ke? Tu. Yang dia makan kambing lamb chop lah, apalah, yang sampai kita dia kata tak boleh. Menurut kajian sains, saya dah cek dah. Kan? Bukan kita baca kitab ni je. Kita buat kajian tak? Kolesterol paling tinggi lembu, bukan kambing. Lembu paling tinggi. Nampak? Lembu paling tinggi sebenarnya bukan kambing. Tengok saiz pun tahu dah, kambing kecil, lembu besar. Kan? Tapi dah itu yang didoktrin, diracunkan, masuk hari-hari cakap macam tu. Kadang-kadang benda tu jadi kebetulan. Macam hujan. Jangan main hujan, nanti demam. Itu yang kita faham. Tapi Rasulullah meraihkan hujan. Rasulullah kata hujan tu rahmat, bukan bawa penyakit. Hujan rahmat. Rasulullah suruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang memberi manfaat kepada kami. Sebab tu orang Arab bila hujan, dia keluar, dia raih hujan, dia keluar mandi hujan. Kan? Sebab ini kita ni banyaklah dia kena doktrin daripada barat. Ni tak boleh, tu tak boleh. Yang tak boleh semuanya yang berkait dengan Islam. Yang boleh semua berkait dengan dia. Itu jahatnya mereka. Yang kita pun bukan nak mengaji, ikut aja. Tu belum Dajjal datang. Dajjal datang habis. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya. Ingat, Allah tu maha kaya, lagi mempunyai kepujian. Lagilah Allah itu yang paling terpuji. Baik, selesai. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi segala Rasul. Okey, kalau tengok dalam kitab Jawi tu, ejaan Rasul dia tu Rasin Lam. Sepatutnya eja Rasul kalau biasa kita tengok Rasin Waw Lam. Betul tak? Sebenarnya bukan salah. Tapi kalau ejaannya Rasin Lam, itu dibaca dengan Rusul, bukan Rasul. Rusul. Rusul tu maksudnya jamak. Bukan seorang Rasul, tapi Rasul-Rasul. Kalau Rasul saja seorang. Kalau Rusul, Rasul-Rasul, jamak dia. Jadi maksudnya sini dia kata, ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi segala Rasul-Rasul. Maknanya bukan Nabi Muhammad seorang, semua Nabi, semua Rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf banyak kali cerita dah, kan? Yang kita semua ni lah, wajib atas kita semua mengenal akan dia. Mengenal siapa? Mengenal sifat-sifat Rasul tu. Mengenal sifat-sifat Rasul tu dengan tafsilnya. Tafsil maksudnya terperinci. Maksud terperinci, satu persatu sifat kita kena tahu. Itu 3 sifat juga, iaitu ada 3 sifat. Setengah kitab kata 4, setengah kitab kata 3. Kenapa berbeza? Ada kata 3, ada kata 4. Sekejap lagi kita hurai, tengok kalau sempat. Pertama, dia kata, pertamanya yakni sifat Rasul itu as-sidqu. Pertama, sifat yang pertama mesti ada pada seorang Rasul ialah as-sidqu. Apa maksud as-sidqu? Artinya wajib benar. Maksudnya Rasul tu mesti benar. Kalau dia tak benar, bukan Rasul tu, bohong. Mana kalau kita nak kenal ni Rasul tak Rasul, dia mesti benar. Mana ni nak guna ni? Pertama, hari ni kita belajar sebagai teori. Takut-takut sok kalau hidup kita ni sempat di zaman Dajjal, sempat keluarnya Dajjal, sempat datangnya Imam Mahdi, dan sempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Macam mana kita nak tahu tu Nabi Isa ke bukan?
Bukan pernah kita tengok Facebook dia. Tak ada tengok gambar dia. Mana gambar? Tu kat gereja. Tu kan. Tu orang kafir lukis. Bukan tu sebenar. Dan macam mana nak tahu itu Nabi Isa ke tak? Kena belajar sifat Rasul. Nak tahu dia tu betul tak Rasul. Yang pertama, sidik, yakni cakapnya betul, benar. Benar tu masuk benar mana? Benar sekalian Rasul alaihi salatu wassalam daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu, daripada segala perkataan mereka itu. Cakap mereka benar, tak ada bohong walaupun sikit. Walau bergurau ke apa ke, tak ada tipu langsung, tak ada kona langsung, betul semua. Betul semua. Itu Rasul. Bergurau, kita bergurau bohong kan? Kita dalam duk bergurau bohong. Kata, tadi aku tengok Haji Kasim dia panjat pokok. Lepas tu dia nak turun tak boleh. Dia tak pandai turun pokok sebab dia dah naik tinggi. Lepas tu macam mana buat? Dia balik rumah pergi ambil tangga. Lepas tu dia turun kot tangga. Bohong tak? Tadi dia panjat pokok, nak turun tak boleh. Dia balik rumah pergi ambil tangga. Tak bohong. Tu kata bohong. Kita bergurau tu bohong dah. Nah, Rasulullah bergurau tak ada bohong. Rasulullah kata ke seorang makcik, Rasulullah suapkan dia makanan. Nah, kata Rasulullah, dalam syurga tak ada orang tua. Makcik tu tua dah. Menangis makcik tu. Dia kata, Allah, sial lah makcik, tak boleh masuk syurga. Nabi kata, kenapa makcik cakap itu? Dah tadi Rasulullah kata dalam syurga tak ada orang tua. Dah, Rasulullah kata maksudnya siapa pun semua jadi muda balik. Biar dia mati tua pun dalam syurga jadi muda. Maknanya tak ada bohong. Betul lah apa Nabi cakap. Tu benar segala perkataan mereka itu. Jadi bila benar, mana ada Nabi mungkir janji. Ini rujuk kitab mana ni? Puak-puak PH ni. Direct terus je. Nak ambil mana kata Nabi pun ada silap janji. Ambil mana? Ni Rasul itu berkata benar. Bila kita kata Rasul pun ada benda yang dia tak ikut janji, makna Rasul tak cakap benar. Bila tak cakap benar, telah menafikan satu sifat bagi Rasul. Bila menafikan satu sifat yang wajib bagi Rasul, jatuh kafir. Jangan buat main. Nampak? Rosak akidah. Ni sebab tu kena belajar ilmu akidah. Jangan sibuk berpolitik tapi tak mengaji. Biar faham ilmu agama, baru tahu mana betul mana salah. Kan? Ni pula kata Nabi pelarian. La ilaha illallah. Bawa datang satu kitab yang sebut Nabi pelarian. Tunjukkan bukti. Mana ulama menggunakan perkataan hijrah dengan digantikan dengan pelarian. Mana? Hijrah lain, pelarian lain. Pelarian tu lari. Nama pun pelarian, ambil daripada perkataan lari. Nabi kita lari ke? Lari ni sebab pengecut. Nabi kita pengecut. Siapa yang kata Nabi pengecut, rosak akidah dia. Nabi berani. Nabi yang paling Nabi ni tak ada kekurangan, melainkan segala sifat basyariah, yakni sifat kemanusiaan, tapi tak ada kurang. Tak payah kata berani apa semua, lalat tak hinggap ke tubuh badan Nabi, kerana tidak ada busuk dan masam pada tubuh badan Nabi. Kita dalam duk pakai minyak wangi, lalat hinggap lagi. Nampak? Tak ada. Lalat tak pernah hinggap sepanjang hidup Nabi. Lalat seekor tak pernah hinggap ke Nabi. Nabi tak ada bayang-bayang. Nampak? Sebab supaya tak ada siapa boleh pijak bayang Nabi. Kerana tak payah kata, ni tubuh badan Nabi, bayangnya pun mulia. Allah tak izin siapa pijak bayang dia. Sehingga Allah buat dirinya tidak berbayang. Hebat tak hebat? Lepas tu kita kena clear benda-benda macam ni. Jangan politik-politik lah, tapi jangan sampai langgar batasan syariat, batasan agama. Takut-takut rosak akidah, semayang pun tak guna. Jadi kafir. Tanam tak payah tanam dekat kubur Islam, tanam kat jerat Cina. Rosak akidah. Kan? Tu. Jangan. Hati-hati nak bercakap. Tu. Kan? Daripada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka tu semua benar. Apa yang dia buat semua betul. Nabi ni apa saja Nabi buat betul. Sehingga kata ulama, kalau Nabi batuk pun batuknya tu wahyu. Batuknya pun betul. Bukan sebarangan.
Apa Nabi buat semua betul. Nabi tunduk ke, Nabi apa ke, Nabi bangun ke, semua betul. Bila semua betul, maknanya Nabi ni dalam apa jua keadaan pun dia tetap Rasul. Dia bukan yang lain. Sebab itulah Nabi tidak dipanggil khalifah. Nabi dipanggil Rasul. Khalifah selepas Nabi, yakni Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali. Sebab mana khalifah pengganti. Bukan ganti jadi Rasul, ganti memimpin. Nabi tetap Rasul. Nabi dalam perang bukan sebagai seorang kita sebut general perang. Bukan. Nabi seorang Rasul dalam perang. General lain. General ni strategi dia kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi bila Nabi, dia bukan general, dia Rasul. Bila Rasul, segala strateginya bukan daripada fikiran akalnya, tapi datang daripada wahyu daripada Allah. Sama juga yang Nabi hijrah ke Madinah tu bukan atas sebab Nabi rasa sini payah nak dakwah ni, kita pergi Madinah. Tak, atas wahyu Allah yang perintah, wahai Muhammad pergi ke Madinah, baru Nabi pergi. Bukan pelarian. Pelarian ni sebab nak lari, bukan sebab suruhan. Ini suruhan Allah. Kalau Allah tak kata pergi hijrah ke Madinah, Nabi duduk dalam Mekah. Biar susah macam mana pun. Ni kena faham, belajar. Ni. Sebab tu kita tengok kitab kita mengaji ni nipis je. Tapi dalam keadaan nipis ni pun, kalau kita tak mengaji jadi jahil. Bila jadi jahil, ikut orang yang tak betul. Itu baru orang, kalau Dajjal datang tak terikut Dajjal. Kena belajar biar ada ilmu dan faham. Barulah apa yang kita ikut, apa yang kita buat tu betul. Perkataan Nabi itu benar, perbuatan Nabi itu juga benar. Apa saja perbuatannya. Kadang-kadang berlaku perbuatan Nabi yang nampak janggal, ataupun pada sudut manusia nampak macam jelek. Nampak kata ulama, tapi tak boleh kata jelek. Contoh, pernah berlaku dalam kitab Bahrul Mazi ada sebut, pernah berlaku Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kalau ikutlah kefahaman kita, kencing berdiri ni tak elok lah kan? Tapi kenapa Nabi buat? Nabi buat tu sekali tu je, bukan tiap-tiap kali, sekali tu je. Kenapa? Nabi nak ajar waktu tu Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri kerana keadaan sekeliling sangat-sangat kotor. Kalau Nabi duduk, nescaya kain jubah ni akan terkena kekotoran. Maka di sana ulama keluar istimbat hukum. Kalau keadaan terlampau kotor, maka diharuskan untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi sekiranya dengan syarat, makna darurah, baru jadi hukum tu. Jadi jangan kata tengok Nabi kencing diri, itu menghina namanya. Ini untuk hukum. Kalau Nabi memang habit dia kencing diri, tiap-tiap kali kencing memang dirilah. Tak, sekali tu je. Sebab Nabi nak tunjuk ada ketika darurah dibenarkan, tengok pada keadaan lah. Kayak pernah berlaku semayang asar patut 4 rakaat, Nabi semayang 2 je, 2 rakaat. Sahabat belakang tanya, ya Rasulullah, sampai salam je, bagi salam lah, sahabat belakang tegur, ya Rasulullah, qasar, semayang pendek ke 2 rakaat? Nabi kata tamam, penuh 4. Sahabat pun kata tadi Rasulullah semayang 2 je. Nabi pun bangun, sambung lagi rakaat yang ketiga dan sampai ke sudah yang keempat. Bukan Nabi pelupa. Jangan kata tengok Nabi pun lupa rakaat berapa. Ada gila cakapnya tu. Bukan Nabi lupa, tapi Allah buat Nabi jadi gitu sebagai pelajaran pada ummah, supaya hari ini kalau kita terlupa rakaat, macam mana nak buat? Nabi dah pernah tunjuk. Bukti Nabi bukan pelupa, sekali tu je jadi. Kalau jenis pelupa ni sebulan sekali jadi. Macam kuliah bulanan ada, dia pelupa bulanan. Sebulan sekali ada terlupa rakaat. Tu kita orang awam, Nabi dah. Itu untuk pelajaran. Lepas tu baca banyak kitab, barulah kita luas ilmu. Dalam kitab Aqidatun Najin sebut kan, jangan memperendah-rendahkan martabat kenabian. Siapa yang merendahkan martabat kenabian, ittifaq sepakat ulama jatuh kafir akan ia. Jangan menjijik-jijikkan Nabi. Contoh, kita pernah dengar orang cerita Nabi Ayub sakit sampai berulat-ulat kudis-kudis, itu ulama larang.
Jangan kita ambil tu daripada Google tu. Itu daripada tak tahu daripada mana, Syiah ke Wahabi ke, daripada Israeliat ke mana. Jangan, kita ambil sumber daripada kitab-kitab ulama. Ulama kata tak boleh cakap gitu. Itu dah dikira memperendah-rendahkan Nabi, menghina Nabi, menjijik-jijikkan Nabi. Seolah geli Nabi pun sampai kudih-kudih dah. Ulama kata ya, memang Nabi Ayub sakit, tapi tak seteruk itu. Sakit tu sebagai ujian kepada Allah kepada dia, tapi taklah teruk sampai menjijikkan. Kerana menjijikkan itu menghina akan martabat kenabian. Kerana Nabi ni semuanya mulia, semuanya hebat. Tidak ada Nabi yang lekeh. Tak ada Nabi perut buncit, tak ada. Perut buncit bukan Nabi, tu YB. Nabi semua hebat-hebat, lawa-lawa. Kita dengar biasa Nabi Yusuf paling kacak. Sebenarnya bukan Nabi Yusuf seorang, semua Nabi kacak. Semua Nabi handsome. Semua Nabi handsome di zaman ni, paling handsome di zaman ni. Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam ada satu kitab sebut, Nabi kata, kalau mereka tengok Nabi Yusuf, mereka sampai terpotong jari jemarinya. Kalau mereka melihat aku, bukan setakat jari mereka potong, hati mereka potong. Maknanya jauh lagi hebat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat sampai Saidina Abu Bakar pun gelisah. Mundar-mandir. Siti Aisyah anaknya tanya, "Ya ayah, kenapa mundar-mandir ni nampak gelisah?" Kata Abu Bakar, "Tak tahulah, hati ni terlampau rindu pada Rasulullah." Padahal Saidina Abu Bakar baru balik dari masjid semayang jemaah dengan Nabi. Saidina Abu Bakar ni semayang ni belakang Nabi. Baru je habis semayang jemaah dengan Nabi, balik rumah gelisah. Sebab hati terlampau rindu nak tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Aisyah, kalau begitu pergilah jumpa. Saidina Abu Bakar pun keluar tersempat dengan seorang sahabat. Sahabat tanya, "Nak ke mana ya Abu Bakar?" "Nak pergi bertemu dengan Muhammad kerana aku terlampau rindu kepada dia." Kata sahabat tu, "Kan baru tadi kamu semayang dengan dia?" "Ya, tapi hati ni sangat gelisah nak melihat wajah baginda." Pergi, "Assalamualaikum." Bagi salam. Nabi keluar, "Waalaikumsalam ya Abu Bakar, ada apa tujuan?" "Tak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku datang hajatnya hanya nak melihat wajahmu." Allah, macam mana agaknya wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hebat, cakapnya benar, perbuatannya benar, dan niat mereka itu pun benar. Niat tu maksudnya dalam hati mereka tak ada niat yang bukan-bukan. Kita boleh jadi perbuatan kita betul, tapi niat kita kadang-kadang macam-macam. Niat kadang-kadang tak kena. Tak payah kata, kita tak kata orang lain lah. Kita kata macam contoh saya sendirilah, ataupun ustaz-ustaz kadang setengah. Betul dah kita nak pergi mengajar, nak baca kitab, tapi kadang-kadang niat tu tak kena pula. Mana niat tak kena? Sampul nak bagi ni berapa kan? Betul, memang ada berlaku ustaz membanding-bandingkan tempat kuliah. Dia bertembung dua tempat kuliah, dia akan buat bandingan. Sini pergi 50 lah, yang ni pergi 500. Macam zahir perbuatan nampak bagus, hebat. Hebat ustaz ni. Dalam hati siapa tahu niat ni tak kena. Niat bukan kerana tujuan nak menyampaikan dakwah, niat kerana nak duit. Ada yang jadi kan? Itu kita manusia biasa. Adapun Nabi tak. Nabi mana ada orang bagi sampul dakwah. Yang ustaz hari ni berkira sangat dengan sampul tu kenapa? Kata ikut sunnah Nabi. Macam mana tu? Ada yang demand, minta, dia kata. Sekali tu bendahari terlupa. Sebab bendahari pun allowance tak masuk lagi, dia pun terlupa. Jadi bila terlupa, salam tu kosong. Tak balik ustaz, duduk kat parking, mundar mandi. Masuk kereta, keluar balik, masuk kereta, keluar balik. Sampai Tok Siak nak kunci gate, ustaz tak balik lagi. Kenapa ustaz? Ada barang tinggal? Macam ada benda tinggal lah. Apa tinggal ustaz? Tahu, tadi salam kosong je. Sampul tinggal punya. Allah ustaz. Tu namanya ustaz sampul. Kan? Tepek sampul tu atas dahi dia. Nabi tak ada upah. Dah lah tak ada upah.
Allah uji pula pergi kota Taif sampai dakwah, orang baling dengan batu, baling dengan najis. La ilaha illallah. Kita ada tak pergi kuliah orang baling dengan najis? Baling dengan air pun tak ada. Tak ada ustaz datang ambil air kolah, ambil kau sak. Ada. Nah, sambut dengan air minum lagi ada. Tak? Tu pun masih lagi berkira. Ada satu orang ustaz tu, dia mengajar, dia duduk jauh lah sikit. Kan? Dia duduk area lebih kurang dekat kawasan Teluk Intan kalau tak silap. Mengajarnya dekat kawasan hampir-hampir dekat kawasan Batu Kurau. Jarak tu memanglah jauh. Jadi tempat tu pun tempat orang susah. Buat di surau, papan macam tu je. Dan orang kampung bukan kaya sangat. Akhirnya bagi kat dia tu RM100. Nah, dia habis ceramah bagilah. Masa tu mungkin dia tak buka lagi, tak ada kata apalah. Sampai rumah dia mesej balik AJK. Dia tak terus kata apa benda ni bagi satu, dia tak kata itu, tapi dia tulis jarak perjalanan dia. Perjalanan saya dari rumah ke surau berapa kilometer, patah balik pula berapa kilometer. Saya keluar pukul berapa, sampai rumah pukul berapa balik. Dengan letih itu ni dia cerita dia punya masalah lah. Tetapi bila saya buka sampul, banyak tu je dia tulis. Nah, AJK tu dia datang jumpa saya, ustaz, mesej ni saya tak padam lagi. Ustaz tengok. Kata baca, tak ada nak kata apa. Ada. Nabi pergi ke Yaman tu, pergi ke Taif tu berapa ratus kilometer. Bukan naik kereta macam kita pakai aircon. Ustaz tu pakai kereta, naik ada aircon. Ni Nabi mana ada aircon? Naik unta gitu. Celah mana aircon? Kan? Ada Nabi kata, Allah jauh jalan ni, tak bagi apa-apa. Bagilah apa kekayaan sikit ke apa ke, tak ada. Nak. Lepas tu kita patut biar ada rasa malu dengan Rasulullah, kan? Sebandingan dengan kerja buat kita ni berapa banyak sangat. Lepas tu nak balasan yang melampau-lampau. Tu. Ini hebat perkataan mereka itu, perbuatan mereka itu, dan niat mereka itu, dan diam mereka itu. Diam Nabi pun betul. Dari sinilah ulama istinbat hukum. Satu hari sahabat pergi tangkap biawak padang pasir, namanya dog. Jangan samakan biawak padang pasir dengan biawak dekat beruah ni. Sehari esok nampak biawak, buat celup tepung. Nampak? Tak sama. Biawak dog tu lain. Warna dia pun lain. Jadi tangkap biawak dog ni, makan. Ajak Nabi makan sekali. Nabi tak kata apa, Nabi senyap aja. Nabi senyap dan Nabi berlalu pergi. Maka dari situ ulama kata, diam Nabi tu benar. Maksud benar apa? Bahawa biawak dog tu halal dimakan. Sebab apa halal dimakan? Sebab Nabi tak larang. Nabi diam aja. Kalau benda tu haram, nescaya Nabi larang. Jangan makan. Itu baru jadi haram. Lepas tu ulama cerdik, bila ada hadis yang kata jangan, barulah hukumnya itu haram atau makruh. Kemudian kenapa Nabi diam aja? Kerana Nabi tidak minat. Maksud tak minat tu, Nabi tak minat nak makan biawak dog tu. Mungkin bukan makanan kesukaan Nabi, jadi Nabi tak teringin nak makan. Dari situ pula ulama keluar lagi satu pendapat, kalau kita tak minat satu makanan, jangan caci. Nampak? Jangan kata geli aku. Diam sudah. Diam. Tapi kadang orang kita pun tak faham. Ustaz, tambah nasi Ustaz. Kita pun diam. Dia pun bubuh. Maksud diam tu tak apa, tak payah dah lah. Dia pergi bubuh lagi. Tu. Jadi diam Nabi pun benar. Jadi dari sini juga ulama ni cerdik. Macam Wahabi semua tak boleh. Wirid pas mayang tak boleh, bid'ah. Tahlil bid'ah. Ulama jawab, mana
kalau tak ada larangan daripada Rasulullah, walaupun tak ada perintah suruh buat, tapi tak ada larangan, maknanya benda tu tak salah. Ada tak Nabi larang tahlil? Ada tak Nabi larang wirid pas sembahyang? Ada tak Nabi larang zikir pas sembahyang? Adakah Nabi larang baca Yasin malam Jumaat? Tak larang. Bila tak larang, ia bukan benda haram. Tapi tak ada suruh buat. Tak ada suruh buat bermakna bukan sunat. Maknanya hukumnya harus. Maka ulama jawab, tahlil itu hukumnya harus, wirid pas sembahyang hukumnya harus. Tetapi bila bacaannya membaca ayat Quran, membaca zikrullah, bacaan ayat itu ada dalilnya, maka bacaan ayat itu menjadi pahala. Jadi boleh pahala. Ulama besar jawab. Ini baru ngaji 4 tahun, bidang syariah lah, bidang hadis, sudah mengaku berdiri macam setara ulama. Tu akhirnya keluar fatwa yang menyusahkan orang lain. Tu. Macam contoh isu tu lah, orang duk viral video mengaminkan doa khutbah Jumaat. Kecoh sangat masalah tu. Masalah tu masalah khilafiyah. Ada ulama yang orang cakap apa tidak membenarkan, tapi bukan sampai jadi haram. Tidak membenarkan saja. Tak ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang mensunatkan. Nampak? Jadi benda ni barang khilaf. Bila barang khilaf, habakkan orang ramai khilaf. Ini khilaf tuan-tuan. Jadi siapa nak buat pun ada sandaran, siapa tak nak buat pun ada sandaran. Terpulang. Cuma jangan sampai kuat sangat mengganggu orang lain. Pelan sudahlah, amin. Gitu dah. Tak payah kata khutbah dalam solat subuh ada amin doa. Betul tak? Tak payah kata doa kunut amin. Semayang biasa pun kita amin Fatihah. Betul tak? Ada. Mana berat, semayang ke khutbah? Berat semayang lagi. Sebab semayang banyak pantang larang. Itu tak boleh, ini tak boleh. Khutbah boleh lagi, bergerak sana, bergerak sini. Maka berat semayang. Kalau semayang yang berat don dibenarkan amin, apatah lagi khutbah yang tidak seberat semayang. Tu ulama bijak dah susun dah. Kan? Lepas tu jangan kita hanya baca kitab hadis, lepas tu kita nak bicara tentang hukum. Nak bicara tentang hukum kena ngaji kitab hukum. Mana kitab hukum? Fiqh. Kitab hadis membicara hadis sahaja. Kitab fiqh membicara tentang hukum fiqh. Kitab tauhid membicara tentang akidah. Ikut disiplin ilmu lah. Ini mentang-mentang dia hurai, baca satu kitab hurai semua. Mana boleh. Macam kita malam ni. Ini cerita tentang akidah. Ada. Itu dia kena faham. Jadi diam mereka itu, artinya sekalian itu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan bagi yang disuruh pada lauh mahfuz dan bagi diri pekerjaan. Kita berhenti sinilah artinya. 9 minit lah. Saya tunggu bunyi tik-tik, tak ada punya. Sebab selalu surau mana pun ada bunyi tik tu. Bila bunyi tik tu saya berhenti. Ni tik-tik tak ada, kita jalan terus mujur tak sampai pukul 12. Jadi kita berhenti sangat ni. Kita berhenti dekat ertinya tu. Sebab nak hurai tu panjang lagi tu. Ertinya tu. Jadi mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini untuk memahamkan kita semua kepada ajaran Islam yang sebenar. Kita jangan dah ikut orang, tapi ikut Islam. Jangan ikut orang. Kalau Tok Guru Haji Hadi tak betul, kita tak ikut. Bukan ikut orang, kita ikut Islam. Bila macam mana nak ikut Islam? Kitab ilmu, belajar ilmu. Bila kita faham ilmu, baru kita faham Islam. Bila faham Islam, kita tahulah mana betul, mana salah. Kita ikut ajaran Islam, bukan ikut orang. Ikut orang, kalau orang tu pergi syurga, mujur kita ikut dia sampai syurga. Kalau orang tu pergi neraka, tak masuk kat neraka kita sekali. Dia. Jadi gitu. InsyaAllah moga-moga apa yang kita belajar ni memberi kesan kepada diri kita untuk memahami tentang ajaran Islam, dan supaya kita dapat beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan insya-Allah dengan pengamalan yang sebenar itulah membawa kita kepada syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, barang niaga ada dalam kereta, tapi kalau siapa yang nak maklum ke, ada buat turun ke? Tak ada. Kalau ada siapa nak maklum ke Ustaz Burhan gitulah.
kan. Maklumkan nanti dia pergi panjat ambil Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.